Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pencara dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ang Sushen dan hari ini merupakan giliran kumpulan kami untuk menyampaikan pembentangan bagi LDK 2. Topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah Putandu. Apakah Putandu? Putandu merupakan tahun baru Tamil, iaitu hari pertama tahun pada kalender Tamil. Selain itu, Putandu juga dikenali sebagai Putu Varusham. Perayaan ini sering disambut oleh penganut Hindu. Tarikh Putandu ditetapkan dengan kitaran solar lunisolar kalender Hindu seperti hari pertama bulan Tamil Chitirai. Selain itu, Putandu hampir selalu jatuh pada atau kira-kira 14 April setiap tahun mengikuti kalender Gregorian. Sebenarnya, Putandu juga dikenali sebagai Vishu di Kerala dan Vaisakhi di tengah dan utara India. Sekarang, saya ingin menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Wang Simping. Now, I'm going to present about perayaan Putandu. Satu hari sebelum perayaan, mereka akan mengadakan ritual yang dikenali sebagai kani, iaitu menyediakan pelbagai barang seperti pisang, mangga, nangka, daun sirih, perhiasan emas atau perak, wang, dan bunga di atas pinggan, iaitu ponga. Pada hari perayaan, mereka akan melihat ponga sebelum mereka mandi. Selepas itu, mereka akan menyembahkan ponga kepada Tuhan. Ritual ini dipercayai akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, terdapat beberapa keluarga yang turut mengadakan ritual tampanam untuk mengingati dan menghormati nenek moyang mereka. Selain itu, pengantin akan menyediakan makanan pada Putandu seperti mangga pacati yang dibuat daripada cakeri, mustard, manggal, neem, dan ceri. Hidangan ini melibatkan rasa manis dan pahit untuk refleks kehidupan seseorang. Putandu akan disambutkan pada masa pagi sebagai hari pertama bulan Tahun Baru Tamil untuk memulakan perjalanan ke Tahun Baru. Orang India akan menghiaskan rumah dengan kuda laku di tengah kolam dan menyalakan lampu. Mereka juga memakai baju baru, menyediakan hidangan gambat, bertukar ucapan Tahun Baru, dan memberi duit raya kepada anggota muda. Setelah itu, mereka akan menuju ke kuil-kuil di mana ketua imam membaca pancangan. Sekarang saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada Felicia Tanisha. Hai semua, hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan Putandu. Penganut akan berdoa kepada Almighty pada hari Tahun Baru Tamil untuk berdoakan kesihatan, kekayaan, keamanan, dan kegembiraan untuk setiap tahun baru. Selain itu, kepentingan yang lain adalah membawakan satu permulaan baru, kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan. Tamilans akan merayakan sambutan yang dianggap suci dan meraya setiap tahun pada tahun 14 April, dan merupakan hari pertama dalam kalender Tamil. Mereka akan mengumpulkan makanan dari 6 rasa yang berbeza seperti manis, masin, pahit, masam, pedas, juga dikenali sebagai karam dan tuvapu, sebagai rasa kacang pasca makan yang biasa disebut kacang sireh. Seterusnya, mereka juga akan menghiaskan pintu masuk ke rumah dengan tepung beras atau kapur berwarna untuk menggambar reka bentuk kolam dan letakkan lampu kutu vilaku di tengah kolam untuk menghilangkan kegelapan dan menjadikan kolam lebih meriah. Keempat, kepentingan yang seterusnya adalah membawa rezeki dan upacara ini dikenali sebagai Kani Kanal. Pada malam menjelang sambutan, kaum wanita dalam sesebuah keluarga akan mengusung buah-buahan, kelapa, daun sirih, kacang, bunga, shilling serta emas di dalam sebuah dulang besar dan lampu minyak akan dinyalakan. Penganut akan melihat dulang yang disediakan, sebaik bangun pagi dianggap sebagai membawa rezeki. Sekarang, saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada Eng Hui Wen. Pada tahun 2008, pemerintah pemimpin Tamil Nadu Dravida Munnetra Kazhagam telah mengumumkan bahawa Tahun Baru Tamil harus disambut pada 14 Januari. Tahun Baru Tamil Nadu pengisytiharan Rang Undang-Undang 2008 diluluskan sebagai Undang-Undang Negara oleh anggota Perhimpunan PMK dan Kerajaan Tamil Nadu pada 29 Januari 2008. Keputusan ini dipersoalkan oleh Padri Hindu dan Sarjana Tamil yang mengabaikan undang-undang baru ini dan meneruskan perayaan festival Tahun Baru Putandu mereka pada pertengahan April. Sambutan ini tidak terdiri daripada para padri dan rakyat. Tokoh politik pembangkang All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
Tamarumarachi Dravida Munatra Khazagam di Tamil Nadu mengutuk keputusan pemerintah TMK dan mendesak kedua-duanya mengucapkan tanya kepada orang Tamil untuk Tahun Baru Tamil yang tradisional pada bulan Mei. Bertahun-tahun yang lalu, kontroversi antara dua tarikh itu reda. Perayaan rasmi Tahun Baru tradisional pada bulan April ditutupkan semula dan cuti umum Tahun Baru Tamil dibolehkan. Sekarang, saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada Brian. Akhirnya, mari kita lihat beberapa fakta-fakta menarik tentang Pusandu. Pertama, kalender Tamil mengikuti kitaran 60 tahun yang ditetapkan mengikut kitaran solar kalender Hindu. Bermula pada bulan pertama tahun Tamil yang dikenali sebagai Chitrai yang bermula pada 14 April kalender Gregorian. Menurut sistem kitaran 60 tahun yang kita jalani bermula pada tahun 1987 dan berakhir pada tahun 2047. Kedua, setiap tahun mempunyai namanya sendiri. Tahun Baru Tamil 2016 sehingga 2017 diberi namanya Dunmuki. Tahun Baru Tamil 2017 sehingga 2018 adalah Helvil Lambi. Dan Tahun Baru Tamil 2020 sehingga 2021 adalah Shavari. Ketiga, persiapan untuk Tahun Baru termasuk membersihkan rumah 2 malam sebelum perayaan yang melambangkan perlumaan baru. Jelas dari perkara negatif lama. Mereka memulai perayaan dengan ritual bernama Kani pada waktu pagi. Pada hari ini, makanan vegetarian disajikan. Perayaan sama ada berdoa di rumah atau beribadah di kuil. Ahli nujum atau ahli keluarga membuka pancangan untuk merujuk kepada horoskop untuk membuat ramalan untuk tahun yang akan datang. Itu mengakhiri pembentangan. Sekian, terima kasih.